Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut merupakan tugasan bagi kumpulan kami di bawah subjek Penghayatan Etika dan Peradaban 2 di bawah pensyarah Dr. Azmir Azmi. Tajuk yang kami pilih bagi pembentangan kami adalah analisa kesan-kesan negatif yang timbul di sebalik kewujudan parti-parti politik perkauman di Malaysia dan cadangan bagi mengurangkan kesan tersebut. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Wan Nuruzaimi bin Omar, Muhammad Razi bin Kasim, Muhammad Arif bin Patolga, Meldri Mikin dan Nel Westerly bin Samuing. Sebagai suatu pengenalan, latar belakang dan objektif kajian, Malaysia merupakan negara yang unik dengan struktur masyarakat majmuk di mana pelbagai kumpulan etnik, budaya dan agama hidup bersama di bawah satu bumbung pentadbiran, di mana keadaan ini telah membentuk satu corak pentadbiran yang unik. Namun, pada masa yang sama telah melahirkan pelbagai cabaran kepada agenda pembinaan negara bangsa. Parti-parti politik yang dibentuk berteraskan etnik dieksploitasi oleh struktur masyarakat yang terpisah dan telah menyebabkan persaingan politik berpaksikan kepada sentimen perlindungan kaum masing-masing. Melihat kepada terbentuknya sebahagian besar daripada legasi sejarah, terutama dasar pecah perintah yang dilaksanakan oleh pentadbiran British, dasar ini secara sistematik telah mengasingkan kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina dan India mengikut fungsi ekonomi dan taburan geografi. Menurut Ishaq, pada tahun 2010, kaum Melayu ditempatkan di kawasan luar bandar sebagai petani dan nelayan. Bagi kaum Cina di kawasan bandar sebagai peniaga dan pelombong, manakala kaum India di kawasan ladang sebagai buruh. Pengasingan ini bukan sahaja menghalang interaksi semula jadi antara kaum, tetapi juga menanam benih syakwa sangka yang telah menjadi faktor utama kepada kerapuhan perpaduan nasional pasca kemerdekaan. Asas kepada politik perkauman yang terus subur dalam konteks ini ialah konsep etnosentrisme, yang mana etnosentrisme berdasarkan hujah William Graham Sumner ialah satu pandangan di mana sebuah kumpulan melihat kelompoknya sendiri sebagai suatu pusat segala-galanya, manakala kumpulan lain dinilai berdasarkan standard dan nilai kumpulan tersebut. Fahaman inilah yang telah melahirkan rasa bangga yang melampau terhadap kumpulan sendiri, menganggapnya lebih unggul dan seringkali memandang rendah terhadap kelompok luar. Di Malaysia, pandangan etnosentrik ini menjadi bahan bakar kepada parti-parti politik yang memperjuangkan agenda kaum masing-masing, sekaligus mengekalkan sempadan sosial yang telah sedia ada. Justru, objektif kajian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam kesan-kesan negatif yang timbul akibat daripada amalan politik perkauman dan mengemukakan cadangan-cadangan strategik yang boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan impak negatif tersebut. Saya Nel Westerly bin Samuing akan meneruskan metodologi kajian. Metodologi kajian iaitu pendekatan kualitatif dan analisis tematik. Reka bentuk kajian, metodologi kajian kualitatif yang berlandaskan analisis kandungan, fokus pada analisis mendalam terhadap isu politik perkauman di Malaysia, penekanan pada prinsip fidelity sumber, direct and exclusive to source material, analisis data, analisis tematik, membaca, mengkodkan dan mengkategorikan data, identifikasi corak atau tema yang berulang, fokus pada dua tema utama iaitu kesan negatif politik perkauman dan cadangan penyelesaian. Pengumpulan data, artikel daripada jurnal akademik yang disediakan seperti Akademika dan jurnal Wacana Sarjana, prosiding persidangan seperti Wacana Perpaduan Kalangan Belia Era PKP 2.0, ulasan buku dan dokumen akademik lainnya, pengesahan dapatan,
Kebolehpercayaan. Semua analisis dan tafsiran bersandarkan langsung kepada sumber. Integriti. Tiada maklumat luar atau andaian yang tidak disokong oleh sumber. Penulisan yang jelas dan berstruktur untuk memastikan konsistensi dan credibility. Kesan negatif pertama, pemecahan sosial dan kerapuhan perpaduan nasional. Struktur politik yang mengekalkan pemecahan. Parti-parti politik utama selepas kemerdekaan, UMNO, MCA dan MIC, bergerak atas landasan untuk memelihara agenda etnik masing-masing. Parti-parti ini sering memainkan isu etnik atau agama sebagai strategi mudah untuk meraih undi. Struktur ini menjadi lebih kompleks dengan wujudnya parti seperti PAS yang matlamat utamanya ialah untuk menubuhkan negara Islam. Impak kepada perpaduan nasional. Struktur ini melahirkan prasangka sosial, stereotip dan jarak sosial antara kumpulan etnik. Amalan ini memupuk fahaman etnosentrism, yaitu pandangan yang melihat kumpulan sendiri sebagai pusat dan lebih unggul. Oke, saya Meldri Mikin dan saya akan teruskan kepada kesan negatif yang kedua, eksploitasi sentimen kaum dan agama. Struktur politik yang mengekalkan pemecahan adalah politik perkauman, membuka ruang kepada ahli politik untuk mengeksploitasi sentimen etnik dan agama untuk meraih sokongan undi. Isu sensitif seperti kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, penggunaan Allah oleh bukan Muslim dan hak bumi putra sering dimanipulasi. Isu ini adalah manifestasi moden daripada dasar pecah dan perintah di mana sempadan sosial dieksploitasi oleh elit politik untuk mengekalkan kuasa. Impak negatif terhadap eksploitasi ini adalah merosakkan kepercayaan terhadap institusi politik, menghakis keharmonian sosial yang telah lama terbina, menyemarakan api permusuhan dan kebencian, dan akhir sekali adalah mengekalkan prasangka dan stereotip antara kaum. Seterusnya adalah kesan negatif 3, yaitu ketidakstabilan politik dan krisis dalaman parti. Antaranya adalah struktur politik yang mengekalkan pemecahan, seperti parti-parti politik terlibat dalam perpecahan internal akibat persaingan untuk kuasa. Faktor utama termasuklah perebutan jawatan, sikap ego, dan perasaan lebih hebat. Perpecahan ini disebabkan oleh perbezaan ideologi dan persaingan untuk berpengaruh. Kesannya adalah menyebabkan perpecahan dalam parti dan merosakkan struktur organisasi. Mewujudkan imej buruk di mata pengundi, menyebabkan kehilangan kepercayaan. Kegagalan parti untuk menunaikan janji-janji yang dibuat kepada rakyat, hasilnya ialah kehilangan sokongan pengundi dan kepercayaan yang signifikan. Contoh realiti adalah kesilapan kepercayaan setelah kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan selepas 22 bulan memerintah, membawa kepada hilang undi percaya dalam kalangan pengundi. Saya Muhammad Razi bin Kasim. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan kesan negatif keempat, polarisasi melalui pendidikan dan media. Melalui sistem pendidikan, kewujudan sistem sekolah vernacular menyebabkan kurangnya interaksi antara pelajar berlainan kaum dan agama. Pengasingan ini menyekat peluang untuk memupuk pemahaman dan rasa hormat antara kaum sejak usia muda. Hal ini menyumbang kepada pembentukan tembok sosial yang sukar dirobohkan apabila mereka dewasa. Seterusnya media pula. Dalam area digital, media baharu seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter telah menjadi platform utama untuk penyebaran naratif perkauman. Menurut Tafsir 2018, peralihan daripada media arus perdana kepada media baharu telah mengubah cara maklumat politik disebarkan. Maklumat yang tidak ditapis boleh tular dengan pantas, mengeruhkan hubungan antara kaum dan mengancam keharmonian nasional. Di sini juga kita boleh lihat faktor penyumbang kepada isu perkauman di Malaysia. Ada beberapa faktor. Yang pertama ialah politik dengan
peratusan yang paling tertinggi, kemudian hadir pula sosial media, budaya dan juga agama. Kesan negatif yang kelima, menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Stabilisasi ekonomi yang terjejas, iaitu ketidakstabilan politik dan sosial yang berpunca daripada sentimen perkauman yang melampau, memberi kesan negatif yang signifikan kepada pembangunan ekonomi negara. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang mampan memerlukan persekitaran yang stabil dan boleh diramal. Apabila landscape politik negara sering digegarkan oleh konflik perkauman, keyakinan pelabur baik domestik maupun asing akan terjejas. Peralihan kuasa yang kerap menyukarkan perancangan jangka panjang dan menyebabkan kekurangan kesinambungan dalam dasar-dasar ekonomi kerajaan. Seperti yang ditegaskan oleh penganalisis media Wong Chun Wai, pelabur asing merasa kurang yakin untuk melabur dalam ekonomi Malaysia yang dilihat tidak stabil akibat masalah dalaman yang berlarutan. Kegagalan pelaburan, iaitu ketidaktentuan politik, mengakibatkan pelaburan langsung asing (FDI) yang penting untuk mewujudkan peluang pekerjaan menjadi berkurang. Seterusnya, pembangunan ekonomi, kemerosotan ekonomi negara secara keseluruhan dalam jangka masa panjang apabila pelaburan dan dasar ekonomi tidak stabil. Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, keadaan ini boleh meningkatkan jurang pendapatan antara kaum dan merencatkan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhannya. Nama saya Muhammad Arif bin Patolga. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan perbincangan dan cadangan. Yang pertama adalah reformasi struktur politik dan pemupukan kerjasama merentas kaum. Seperti pandangan yang dikemukakan oleh informan Faizuddin Muhammad Yusuf, kerjasama politik antara parti permuafakan politik adalah penting untuk perbentukan sebuah kerajaan perpaduan yang utuh dan stabil. Seterusnya adalah memperkasa integrasi melalui sistem pendidikan. Satu kajian oleh Basri et al. 2021 menunjukkan bahwa 97.8% responden belia bersetuju bahwa penyelarasan sekolah kebangsaan dapat membantu dalam melahirkan sebuah masyarakat majmuk yang lebih bersatu. Selain itu, pemerkasaan pendidikan antara agama di semua peringkat institusi adalah pendidikan yang amat mustahak. Yang ketiga adalah dengan penggunaan media bertanggung jawab bagi memupuk keharmonian. Media massa boleh memainkan peranan dengan menayangkan lebih banyak rancangan yang meraihkan kepelbagaian kaum dan menyebarkan pengetahuan tentang adat resam serta budaya etnik-etnik di Malaysia. Keempat ialah menggalakkan interaksi sosial dan anjakan fokus politik. Ahli politik dan rakyat perlu digalakkan untuk memberi tumpuan kepada isu-isu sejagat yang memberi kesan kepada semua tanpa mengira kaum, kestabilan ekonomi, pembangunan mampan, tadbir urus yang baik, pendidikan dan kesihatan. Yang terakhir adalah menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang sedia ada perlu dikuatkuasakan dengan lebih tegas, adil terhadap mana-mana ahli politik, kumpulan atau individu yang secara proaktif memainkan sentimen perkauman dan agama untuk mencetus kebencian. Analisis terhadap kesan-kesan negatif politik perkauman menunjukkan bahwa cabaran ini bersifat sistematik dan mendalam. Isu-isu seperti pemecahan sosial, eksploitasi sentimen, ketidakstabilan politik, dan polarisasi adalah saling berkaitan dan memperkukuh antara satu sama lain. Oleh itu, sebarang usaha untuk mengurangkan impak negatif ini memerlukan satu pendekatan holistik yang merangkumi reformasi struktur dan anjakan minda dalam kalangan masyarakat dan pemimpin. Kesimpulan, hasil kajian ini telah menganalisis secara terperinci bahwa politik perkauman di Malaysia yang berakar umbi daripada dasar kolonial membawa kesan negatif seperti perpecahan sosial, eksploitasi sentimen, ketidakstabilan, dan polarisasi. Bagi menangani cabaran yang kompleks ini, satu pendekatan serampang dua mata adalah amat diperlukan. Pertama, melalui reformasi struktur yang melibatkan anjakan ideologi, parti politik kepada platform inklusif dan memperkasakan sistem pendidikan kebangsaan. Kedua, melalui perubahan minda dan budaya yang dipupuk melalui peranan media yang bertanggung jawab menggalakkan interaksi sosial
dan peralihan wacana awam kepada politik berasaskan dasar. Pada akhirnya, cabaran yang dihadapi Malaysia adalah satu pertumbungan antara kebergantungan pada laluan sejarah, yakni legasi kolonial dan struktur politik perkauman dengan aspirasi masa hadapan untuk membina bahasa Malaysia. Usaha untuk mengatasi legasi politik perkauman bukanlah satu tugas yang mudah dan menuntut bukan saja reformasi dasar, tetapi anjakan paradigma kolektif daripada semua pihak. Ia memerlukan keberanian politik daripada para pemimpin, kesedaran kritikal daripada masyarakat sivil, dan kehendak yang tulen daripada setiap warga negara untuk merealisasikan sebuah Malaysia yang matang, inklusif, dan benar-benar bersatu padu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.